Ahmad. Dan seterusnya kita sesi ceramah bersama Ustaz. Baiklah, majlis kita akan diteruskan dengan tilawah oleh qari jemputan kita, Syekh Fazli bin Abu Bakar, yang akan membaca surah Al-Insan ayat 1 hingga 16. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Allah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa أغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت
قوارير من فضة قدروها تقديرا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Alhamdulillah, itu tadi bacaan surah Yasin, surah suci ayat Al-Quran daripada Cik Fazli kita. Seterusnya kita akan ke agenda seterusnya, iaitu ceramah yang akan disampaikan penceramah jemputan kita. Sedikit latar belakang untuk beliau, iaitu beliau Ustaz Dr. Muhammad Arif bin Nazri daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM sebagai pensyarah Jabatan Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, dan mendapat pendidikan daripada UIA. Dan majlis tanpa membuang masa menjemput Yang Besar Ustaz untuk memberikan ceramah. Silakan Ustaz. Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. A'adana Allah wa iyyakum minha. Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimahullah. Kita telah pun memasuki 10 akhir Ramadan. Bahkan mungkin telah pun menghampiri pertengahan 10 akhir Ramadan. Ini merupakan masa-masa al-jid, kesungguhan, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ushrul awakhir, apabila Nabi SAW memasuki 10 akhir malam Ramadan, yang merupakan seafdal malam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia ditanya, apakah malam yang paling afdal? 10 akhir malam Ramadan. Apakah siang yang paling afdal? 10 awal Dzulhijjah. Pada 1 hingga 9, 10 masuk raya haji. Hari itu hari yang disukai Allah Ta'ala ibadah. Dan malam yang afdal, last 10 of Ramadan. Kenapa tidak? Karena pada malam itu adanya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim. Katanya, idza dakhala al-'ushr, bila masuk 10 akhir malam Ramadan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahya al-laila. Nabi SAW akan menghidupkan keseluruhan malamnya, seolah-olahnya tiada lagi tidur. Dan bukan beliau saja yang akan bangun, ayqadha ahlah. Beliau akan membangkitkan istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya. Dan sepatutnya kita begitu tanggung jawabnya, bukan hanya nak baik sendiri. Allah Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah Ta'ala berfirman, jaga diri kamu. Dan bukan kamu saja yang menjaga dirimu, bahkan ahlikum, keluarga kamu, ahli baitikum, orang yang berada di rumahmu, nara, daripada api neraka. Bahkan sebelum diperintahkan untuk menjaga keluarga daripada api neraka, kata Nabi, ittaqun nara walau bisyiqqi tamr. Takutlah kamu akan api neraka Allah Ta'ala, walau sekadar menyedekahkan separuh tamar. Baik, Nabi SAW ayqadha ahlah. Beliau akan membangkitkan istri-istrinya, membangunkan istri-istrinya, mengejutkan istri-istrinya. Wa shadda al-mi'zara wa shadda al-mi'zara. Nabi SAW akan bersungguh-sungguh beribadah pada malam tersebut. Dan shadda al-mi'zar ini merupakan kinayah, simbol dan
Nabi SAW meletakkan kainnya, tidak lagi menghampiri istri-istrinya, meninggalkan seketika berseronok dengan istri, menumpukan ibadah. Jadi 10 akhir malam Ramadan merupakan 10 hari luar biasa digandakan ibadah. Mungkin kita biasa mendengar hadis yang orang biasa uar-uarkan. Ramadan, idza jaa Ramadan, kata Nabi. Hadis ini biasa kita dengar. Bila datang Ramadan, yang mana syahrun awwaluha rahmah, bulan yang 10 pertamanya rahmat, 10 pertengahannya maghfirah, 10 akhirnya itqum minan nar, perlepasan daripada api neraka. Tapi hadis itu tidak sahih. Kerana yang sahih Ramadan, keseluruhan Ramadan pengampunan daripada api neraka, keseluruhan Ramadan rahmat, keseluruhan Ramadan maghfirah. Bukan hanya 10 yang pertama, 10 kedua, 10 ketiga dikhaskan dengan habuan-habuan tertentu. La, Ramadan keseluruhannya rahmat, maghfirah, itqum minan nar. Kerana katakan hadis itu tidak sahih, riwayatnya dhaif, berlawanan pula dengan hadis lain yang Nabi menyatakan wa fi kulli lailatin, pada setiap malam Ramadan, utaqa'um minan nar, akan ada saja orang-orang yang bakal dilepaskan Allah Ta'ala tengku-tengkunya daripada api neraka. Jadi Ramadan merupakan bulan maghfirah, bulan pelepasan daripada api neraka. Setiap malam. Tinggal lagi kita ni nak daftar ataupun tidak, nak register ataupun tidak, agar dilepaskan tengkunya daripada api neraka. Nabi SAW dalam hadis lain, hadis rawahu Muslim, bersabda, Raghima anf hina, raghima anfu, anf maknanya hidung, raghima tersembam di tanah, raghima anf tersembam hidung ke tanah, maknanya hina. Muka kalau dah disembamkan ke tanah hina, hina lah. Raghima anf hina lah, raghima anfu mri'in hina lah. Man adraka Ramadan, orang-orang, mana-mana orang yang sempat masuk dalam Ramadan, walam yadkhulul jannah, sedang dia tidak memasuki syurga dan tidak diampunkan Allah. Jadi Nabi SAW mengatakan Ramadan keseluruhannya bulan pengampunan, bulan mencari syurga. Nabi SAW ditanya oleh seorang lelaki, ya rajul, daripada Abu Umamah, katanya, anna rajulan sa'ala Nabi. Ada seorang lelaki bertanya Rasul. Lihat para sahabat, pertanyaannya luar biasa, bijaksana. Bukan macam kita bijak sini, tahu hanya mencari yang sini, macam mana nak buat banglo, macam mana nak beli kereta besar, macam mana itu, macam mana ini. Dan para sahabat bila bertemu Rasul SAW, tiada pertanyaannya berupa dunia. Ya Rasulullah, kita dah banyak menang ni, tak ada ke mana-mana projek. Para sahabat tak tanya itu. Para sahabat tak tanya itu. Yang ditanyanya sana, syurga, syurga. Ja'a rajulun, datang seorang lelaki bertanya Rasul, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dulni ala amalin adkhulu bihil jannata. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amal yang kalau aku lakukan dia aku masuk syurga. Qala alayka bis-shawmi la mithla lahu. Kata Nabi, lazimi puasa dan tiada sebesar puasa memasukkan syurga. La mithla lahu, tiada bandingan puasa. Lihat pertanyaan mereka, pertanyaan berkaitan syurga. Ada seorang lelaki Badui. Badui, tahu Badui? Badawi, tahu Al-Hadari. Hadari maknanya orang di bandar. Badui orang di Badu. Al-Badu maknanya orang lembah, orang asli. Tak lari daripada asli-asli. Orang asli. Badu. Datang Badui bertemu Rasul, ya Rasulullah, aslam, ya Rasulullah, aku Islam. Badui datang jumpa Rasul ingin Islam. Maka Rasul SAW menyatakan kepada para sahabat, masukkan dia short course untuk Islam. Diajarkan puasa, diajarkan salat, diajarkan. Tahun berikutnya adanya i'lan perang, adanya peperangan, dan dia Muslim, maka dia terlibat dengan peperangan.
Seusai peperangan, setelah selesai peperangan, maka sampai saat mengagih-agihkan harta ghanimah. Taqsim al-ghanimah, tawzi' al-ghanimah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengagihkan ghanimah. Pada saat diagihkan ghanimah, he was absent. Pemuda Badui tadi tak hadir. Pelik kan? Kalau kita mungkin paling awal, kerana ghanimah perang bukan macam bonus separuh bulan. Ghanimah perang mungkin kita lihat Al-Aqra' bin Habis dapat 100 ribu ekor unta. Harga dia orang bunuh, harga dia. Pembahagian ghanimah bukan sedikit. Badui ini tidak hadir. Faqasama lahu Rasulullah, tetapi Nabi tetap membahagikan untuk dia portion dia. Wa amara ba'd ashabihi, Nabi memerintahkan sebagian sahabatnya, cari si fulan, serahkan ini bahagiannya. Mereka mencari-cari dan mereka mendapatkannya sedang berada dengan kambing-kambing ternakannya. Faqalu ya fulan qassama laka Rasulullah hadha. Wahai fulan ini bahagianmu, Rasul sendiri yang bahagikan. Setiap yang Rasul bahagikan tidak boleh dipertikaikan. Khudhu wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul beri ambillah. Ayat itu khas. Asalnya, sebab urutnya, sebab nuzulnya tentang pembagian harta perang. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang Rasul beri ambil. Nah, ambillah ini pemberian Rasul disebabkan kau menyertai peperangan ghanimah untuk. Dia tanya, what is this? Apa ini ya Aba Fulan? Apa ini? Badui itu bertanya, apa ini? Tanya lagi apa ini? Wait nah. Dia tanya, apa ini? Dia tak puas hati. Dia ambil benda tu bawa jumpa Rasul. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Say ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, laisa ala hadha tabi'tuka ya Rasulullah. Bukan tujuan ini aku ikut engkau wahai Rasulullah. Tabi'tuka, aku ikut engkau agar nantinya aku dipanah di sini dan masuk syurga. Allahu Akbar. Kalau untuk dunia, aku boleh gali sendiri wahai Rasul. Aku boleh cari sendiri wahai Rasul. Aku ikut engkau. Ku jual benda yang paling mahal yang ada padaku, yakni nyawa, untuk benda yang paling mahal juga wahai Rasulullah, yakni syurga. Sil'atullahil ghaliyah, harga barangan Allah yang termahal, syurga, yang tak mampu dibeli dengan amal, yang tak mampu dibeli dengan wang, dinar dan dirham. Nabi SAW bersabda, innahu lan yanjuwa ahadukum minan nari bi'amalih wa la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Kamu takkan masuk syurga dengan amalmu. Kamu takkan masuk neraka, selamat daripada api neraka dengan amalmu. Sahabat terkejut. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kata para sahabat, kau juga wahai Rasul tak masuk syurga dengan amalmu yang berjela-jela banyaknya. Qiyamul lail Rasul, salat Rasul, puasa Rasul. Kata Nabi, na'am wala ana. Iya, aku juga tak masuk syurga dengan amal. Illa an yataghammadani Allah birahmatihi wa fadlih. Melainkan jika sekiranya Allah Ta'ala melubungiku dengan rahmat dan kurniaannya. Sebab itu kita mencari rahmat Allah. Mencari rahmat. Ada tak orang istrinya rahmat? Rahmat. Dia sudah dapat. Kita masuk syurga dengan rahmat. So how to gain rahmat? Bagaimana dapat rahmat? Hudur majlis ilm, menghadiri majlis ilm, mengundang rahmat. Berusaha di bulan Ramadan, mengundang rahmat. Silaturrahim, mengundang rahmat. Sebab itu kita diajar Rasul SAW untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik, ya Allah, ya Allah. Kupohon daripadamu mujibat, setiap yang mewajibkan rahmatmu. Apa yang mewajibkan rahmatmu? Majlis ilmi. Apa yang mewajibkan rahmatmu? Jihad fi sabilillah. Apa yang mewajibkan rahmatmu? Puasa.
Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm, fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak Adam untuknya melainkan puasa, puasa untukku. Aku bakal memberikan ganjarannya dengan kemurahanku, dengan rahmatku, dengan barakahku. Jadi majlis ilmu juga menggamit rahmat. Kita perlu rahmat. Apa jadi majlis ilmu? Kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul mana-mana orang di rumah Allah membaca Al-Quran. Nah, tadi kita dengar baca Al-Quran, Masya Allah. Suratul Insan, la ilaha illallah. Hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Tak ingat lagikah manusia? Dulu dia orang tak kenal Tan Sri, tak tahu. Masa lahir orang tak tahu. Nampak tak sunat tu. Lam yakun syai'an madhkura. Sekarang ini, hari ini baru dia terkenal pengarah, baru dia fulan, baru dia fulan. Dulu dia tidak ada apa-apa. Lupakah dia asal usulnya? Apakah dia sudah jadi kacang lupakan kulit? Hal ata 'ala al-insan. Sedari hakikatmu, asal usulmu daripada mana kau. Keluarmu bukan daripada tempat yang mulia, asalmu pula bukan yang mulia, daripada ma'in mahin, air yang hina. Allahu Akbar. Inna hadainahu as-sabil. Yang mana akhirnya kami tunjukkan kepada mereka as-sabil, jalan Islam, jalan syukur, jalan taatullah, jalan ikut Allah, jalan ikut Rasul. Jadi orang yang mengikuti jalan Allah, jalan Rasul, mereka lah syakira. Yang enggan kafura, kufur. Allah. Majlis yang ada Quran, majlis yang ada ilmu. Kata Nabi apa? Haffathumul malaikah. Mereka bakal diselubungi oleh malaikah. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Ghashiyatuhumur rahmah. Mereka bakal diselubungi dengan rahmat. Tadi kan kita perlukan rahmat. Bukankah disebutkan dalam hadis sahih kita perlukan rahmat. Nah, sekarang senang-senang dapat rahmat. Lagi apa lagi kelebihan majlis ilmu? Wa nazalat fihimus sakinah. Akan turun ketenangan. Sebab tu saya tengok hari dah tenang tu. So kalau saya tengok ada yang tidur, saya bersyukur. Alhamdulillah, majlis ini makbul. Telah turun sakinah, telah turun ketenangan. Kepada si fulan sakinah, ketenangan telah turun, tak khabar. Sebab itu doakan. Kalaulah rezeki kita sakinah pada majlis ini, minta ya Allah, kalau rezekiku sakinah, suruh turun bawah sikit. Jangan sakut mata. Sakinah itu biar dia turun ke dada, wahai Rasul, wahai Allah. Janganlah dia sakut memang akhirnya tak sedar. Baik. Jadi rahmah kita perlukan. Nah, Ramadan rahmah. Ramadan bulan rahmah. Ramadan bulan maghfirah. Ramadan bulan idkum minan nar. Banyak hadis yang tak habis saya bacakan. Kita kembali pada tajuk. Sebab saya dengar tadi ada orang nak keluar cepat, nak keluar lambat dan sebagainya. Baik, kita ambil berapa? Berapa Syekh Fadli? 12.30. 12.30. Saya baru intro, belum pun masuk apa. Allahu Akbar. 10 akhir malam Ramadan yang digambarkan Rasul hari-hari kesungguhan, terutamanya dalam mengejar Lailatul Qadri. Taharrau Lailatul Qadri. Carilah Lailatul Qadri fil 10 al-awakhir min Ramadan, pada 10 akhir Ramadan. Apa yang kita terbayang pada malam Qadar? Apa yang terbayang pada kita disebut malam Qadar? Tuis communication. Boleh tanya, saya pensyarah, bisa tanya soalan. Apa yang ada pada malam Qadar? Apa yang ada pada malam Qadar? Sumber asli ya Allah. Malaikat dan Allah turun. Malaikat turun, ordinary malaikat atau VIPs? Allah, VIPs turun pada malam Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ruh Jibril. You see? Jibril tak jumpa orang biasa. Jibril hanya jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Khadijah memberitahu
Waraqah bin Nawfal. Kan Nabi SAW kembali daripada Gua Hira, nampak Jibril dalam bentuk asalnya walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi melihat Jibril 2 times, 2 kali, twice. Yang pertama kembali pada Gua Hira, yang kedua ke Semasa Isra Mi'raj. Dia jumpa Jibril dalam original keadaan. Melihat Jibril yang sangat besar, walahu 600 janah, memiliki 600 sayap Jibril. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi tengok Jibril sepenuh langit dan bumi, luas besarnya Jibril, menakutkan Rasul. Rasul kembali zalmiluni. Dia cerita apa yang dia nampak. Khadijah sebagai isteri yang salihah, cerdik, pandai, yang kerjanya menenangkan suaminya. Dia jumpa Waraqah bin Nawfal, cerita apa yang Rasul nampak. Kata Waraqah bin Nawfal, seorang Badri, seorang Kristian yang saleh, katanya, inilah namus alladhi nazala au ata ala Musa. Itulah malaikat yang hanya mendatangi Rasul. Dia juga dulu pernah datang kepada Musa. Dengan demikian kau juga Rasul. Jibril tak datang, tak jumpa, melainkan hanya jumpa Rasul. Tapi pada malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar, dia bakal dimiliki dan dijumpai juga oleh setiap insan yang menghidupkan malam tersebut. Tanazzalul malaikatu waruh. Jibril. Alhamdulillah. Ada soalan cerdik orang tanya dulu. Soalan cerdik, Ustaz, seorang pakcik tanya soalan. Di antara cabaran orang berceramah ni, menerima soalan-soalan cerdik. Dia kata, Ustaz, Jibril tu tugasnya mengutuskan wahyu. Sekarang Nabi dah habis, dia buat apa? Bekerja je. Ada di antara kerja yang disebutkan Allah Ta'ala menemui orang-orang pada malam Qadar. Sebab itu dipanggil Lailatul Qadr. Ta'rifun Al-Qadr? Al-Qadru maknanya malam yang sangat terhad dan Al-Qadar maknanya terkadar. Malam yang sangat sempit dan terbatas. Kenapa sempit dan terbatas? Kenapa malam itu sempit? Qadar maknanya tak luas lah. Qadar, mengikut qadar. 1 kaki persegi, 1 kaki persegi, sempit. Sebab turunnya malaikat. Malam itu sempit, malaikat turun. Dia nak buat apa tujuan malaikat turun? Ia mereka nak tengok, menyaksikan bagaimana amal manusia. Mereka biasa yang sujud, yang rukuk saja. Apabila mereka turun ke dunia pada malam Qadar, mereka berbangga dengan perbuatan manusia. Di situ rukuk, di sini sujud, di situ qiyam, di situ zikir, di situ Quran, di situ tafakkur. Yang jarang mereka temui, yang mereka biasa tengok satu format saja. Ada malaikat yang kerjanya rukuk, ada malaikat yang kerjanya sujud sampai hari Jumaat, ada malaikat yang kerjanya tawaf. Tapi bila mereka turun pada malam tersebut, melihatkan kepelbagaian amal manusia, dan Allah Ta'ala berbangga dengan perbuatan manusia yang beribadah pada malam tersebut. Turun malaikat, sehingga disebutkan oleh para ulama, Qadar sempit bumi, sehingga dijadikan keluh. Malam itu, malam Qadar, bila esok paginya ada matahari tetapi tak panas, disebabkan malaikat yang sedang berangkat balik. Jadi malam itu penuh dunia dengan malaikat. Berapa bilion manusia sekarang bumi? Berasli tak cek manusia. Berapa bilion manusia? Semua manusia. 14 bilion? Berapa bilion? Banyak bilion. Ribu lemon. Okey. Ramainya manusia. Tapi kita kan rasa lengang aja. Tak kat dalam ni ada orang. Di luar tak ada orang. Di jalan tadi tak ada orang. Di kawasan parking tak ada orang. Dah. Tapi dengar bunyi kata manusia berbilion-bilion. Tapi tak rasalah ramai. Sekali-sekala lah dia kita berkumpul tu rasa ramai manusia. Ramai dah. Kata bunyi tu figurnya besar, ramai. Tetapi dalam banyak keadaan kita tak rasa ramai manusia. Bumi ni besar ke kecil? Kecil ke besar bumi ni? Nak banding dengan langit, kecil ke besar? Boleh tak dibandingkan bumi dengan langit? Boleh tak dibandingkan bumi dengan langit? Itu perbandingan yang tak valid, bukan tidak?
kita membandingkan benda yang boleh dibandingkan. Bumi tiada bandingan dengan langit. Bumi hanya salah satu planet yang memenuhi langit. Betul tak? Nabi SAW menyatakan, "Attatis sama' wa huqqa lahu an ya'id." Sesungguhnya langit itu penuh dengan detakan-detakan dan pantas untuk dia terus berdetak. Maknanya langit full. Langit itu penuh. Qala wallahi wa ma fiha. Kata Nabi, demi Allah, tidak ada 4 jengkal di langit melainkan pasti akan ada malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada kawasan 4 jengkal di langit melainkan pasti ada malaikat yang sedang meletakkan kepalanya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya langit dah full. Sebab itu jumlah malaikat jauh lebih ramai daripada jumlah segala makhluk yang lain yang diciptakan Allah. Sebab Nabi SAW menggambarkan hadis sahih. Kata Nabi, setiap 4 jengkal di langit ada malaikat meletakkan kepalanya sujud kepada Allah. Sebab itu kata Nabi, ku dengar dan kata Nabi, langit penuh berdetak-detak karena penuhnya malaikat. Bila sentiasa sujud ada yang menggambarkan ramainya malaikat. Nabi SAW menyatakan setiap hari 70,000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Setiap kali pusingan 70,000 yang lain pula dah. Yang tu tak kembali lagi. Ramainya. Kita kalau tawaf di Makkah memang ramai, tapi waktu bila orang serupa. Tahun depan dia lagi, haji tu pula. Tahun depan lagi haji lagi. Kan orang sama yang dah pusing-pusing pergi situ tu. Yang tak dapat hidayah kata tak dapat seru lagi. Yang dah dapat seru yang tu lah. Semua-semuanya dah. Subhanallah. Jadi pada hari pada malam Qadar, malaikat yang ramai itu turun ke bumi. Malaikat yang ramai turun ke bumi. Tidak berbanggakah kita di sisi malaikat? Orang pada hari ini, Masya Allah, you tahu, duduk tadi kat aku makan kat kedai maple. Kau tahu saya duduk sebelah aku? Lani Mawi, Lani Awi, Manu Cui. Masya Allah. Ya, cukup berbangga duduk dengan manusia yang mungkin SPM pun tak ada. Yang begak, kencingnya busuk sama macam kita. Apa yang nak dibanggakan? Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu rasa seronok, Allah yang paling tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah yang paling bertakwa. Allahu Akbar. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kamu, yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah, yang paling bertakwa. Dan bukankah takwa yang kita inginkan daripada Ramadan? Takwa yang kita inginkan dari Ramadan, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa la'alla kalimah la'alla, kalau Allah sebut litahqiq, pasti, kepastian. Orang yang puasanya benar, salatnya benar, sedekahnya benar, pasti akan dapat takwa. Nah, lihat, kita kembali semula hadis saya tak habis baca tadi, Badui tadi. Katanya apa? Dia jumpa, ya Rasulullah, dia bawa barang makanan, hadiah emas perak yang telah diagikan Rasul padanya. Wahai Rasulullah, tengok, ini di antara contoh orang yang telah mendapatkan takwa. Dia Badui, dia bukan graduate daripada UKM wala UIA. Badui, sejak satu pun tak ada. Tetapi bila dia dapat Islam, dia cerdik, dia bijaksana. Bila Nabi SAW bagikan dia harta ghanimah perang, okey, dia kata, ya Rasulullah. Ini contoh orang bertakwa. Ini contoh ulul albab, orang ada lub, orang ada otak. Wattaquni ya ulul albab, takutlah kamu akan aku, wahai orang yang ada otak. Kita ni tak apa-apa ada otak, cerdik di sini je. Cerdik macam mana naik pangkat, cerdik macam mana, macam kalau kat universiti Scopusnya, ISI ni, ICI, macam-macam jenis-jenis. Semua nak merebut benda-benda dunia yang tak ada apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Dunia ni tak ada apa-apa. Dikatakan oleh para ulama dan hukama, al-dunia jifa. Ini bukan hadis ya. Dunia jifa. Dunia itu bangkai. Ia mungkin diekstrak daripada hadis Rasul SAW. Nabi pernah lalu bersama beberapa orang sahabat, dan Nabi SAW melihat ada seekor kambing cacat yang telah mati. Bangkai kambing cacat, hidungnya tak ada, telinganya tak ada. Nah, Rasul SAW mengangkat kambing ini. Maukah kamu kalau ku hadiahkan dia? Kata para sahabat, "Lau kana hayyan ma qabilnahu ya Rasulullah." Kalau dia mati,
Kalau dia hidup pun kami tak nak. Kalau kambing itu hidup pun kami tak nak. Bagaimana kalau telah jadi bangkai? Nabi kata pakai apa kata dunia. Beginilah dunia. Tiada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu kata para ulama, ad-dunia jifa. Dunia ini jifa, bangkai. Tullabuha kilab. Yang mencari bangkai ini anjing. Yang mencari bangkai siapa? Anjing. Sebab itu kita Allahu Akbar, kita tengok tadi dalam Al-Quran bagaimana nada-nada Al-Quran bila bicara dunia dan nada-nada Al-Quran bila bicara akhirat. Bila bicara dunia, qul siru fil ardi, katakan hai Muhammad, berjalanlah kamu atas muka bumi. Walladhi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu rata, berjalan. Allah suruh berjalan, dia tak suruh lari. Kita kan rasyid lari buat dunia ni. Tetapi bila Allah sebut akhirat, semua nadanya lari. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu untuk akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula, akhirat lebih baik daripada al-ula. Wasari'u ila maghfiratin min, bergegaslah kamu untuk mendapatkan pengampunan Allah. Tengok nada akhirat, suruh lari. Dalam dunia tak suruh jalan, jangan lari. Apa nak ambil? Tak usah lari, kerana kalau kau berlari, kau hanya mengejar fata morgana. Kasarab, seperti sarab, fata morgana. Dilihat dari kejauhan ada, bila sampai tak ada. Begitu kan kita di dunia. Dulu mula-mula kerja kancil, zero down payment. Lepas 2 tahun dia macam-macam bunyi. Belum start enjin dia bunyi. Start enjin macam-macam. Bila naik Bukit 7, Bukit 7, Bukit 7. Kau naik Kelantan. Di Kelantan bukit apa? Bukit 7. Oh, ngayak. Duk lain gigi sekali ngembak, sekali dengan logo. Anak kosong nak. Bismillah. Telah dapat kerja sumber asli, Masya Allah. Upgrade sikit. Bila naik dapat gaji itu, teringin kereta besar sikit. Okey. Seronoknya orang yang naik kereta besar tu, Masya Allah. Teringin. Mesti dia jalan sedap, badan tak sakit, apa semua. Mesti sedap bila berjalan, potong, pakai niat je. Kalau naik kancil dan nak kosong, nak motong, kena perancang yang rapi. Bajet mana nak landing, macam mana nak potong, kalau tidak. Bila kereta dah besar sikit, katalah Camry 2.4, tekan minyak, tak sengaja potong. Jadi kita dah ingat, rasa-rasanya orang kalau pakai kereta besar, seronok. Tanya dia, mana lah 5 bulan pakai kereta besar? Supaya macam kereta lain. Siapa kata tak pernah? Pernah. Bahkan pening lagi membayar bulan-bulan ni. Kalau naik Camry, durian pun jadi mahal. Durian berjalan mahal. Kita tak pergi jauh. Allahu Akbar. Jadi semasa duduk kereta kecil dulu, teringin kereta besar. Dia dapat kereta besar dengan segala masalahnya. Berbalik dengan harga kadang-kadang. Baik lagi dulu, pergi masjid senang-senang pakai kereta baru. Kita dapat walangga, cala. Jadi dirasakan kebahagiaan ada di situ. Sebenarnya tak ada bahagia. Sama juga rumah. Orang ada rumah flat, Allahu Akbar, alhamdulillah seronoknya kalau boleh duduk rumah teres kat bawah tu. Tak pijak bumi kata. Okey, dah dapat dah. Lepas 10 tahun beli rumah teres. Nak renovate lah rumah ni. Ada orang puas hati dengan rumah teresnya. Ada orang puas hati. Kalau dapur ni besar sikit, elok. Kalau tandas macam ni lah, buat renovation. Okey, selepas buat renovation, pernah tak ada orang puas hati dengan renovation? Tak pernah. Tidak ada orang puas hati dengan renovationnya. Kadang-kadang ada orang pecah baik. Bila dah buat renovation, susah hati dengan renovation yang kita buat, baik pula dia rumah flat. Tak ada buat renovation.
Bagus juga rumah terrace. Tak fikir nak buat renovation. Sebab kalau belah sini rumah orang. Nah, di rumah terrace ni pantang ada tanah lebih. Fikirlah nak buat apa-apa. Jadi pula bila dah buat rumah terrace, bila dah rumah terrace, duk fikir serabut dengan nak buat ubah suai. Bila dah ubah suai pula tidak pernah redha dengan ubah suai. Mesti tak puas hati. Lepas tu kata macam ni mah tak jadi mah. Kita kena beli banglo. Okey. Duduk banglo ada masalah tak banglo? Ada masalah banglo. Fees untuk gig, untuk yuran, pagar, security. Orang sebelah sana kena rompak pula, dia tak tidur dah. Banglo. Kan? Saya pernah ya kan, kita bulan-bulan ni selalu lah kita masuk rumah beruang. Kalau rumah beruang? Rumah beruang. Orang ni kalau yang kaya-kaya betul, Masya Allah, orang yang kaya-kaya betul tu. Kita masuk ke dapurnya Tesco. Oh, Tesco is there. Masuk dapurnya Tesco. Kenapa tidak? 5 peti ais. Yang telah kupas lain, untuk buah lain, untuk daging lain. Orang kaya semua gitu, lain-lain. Masya Allah, betul. Saya pernah pergi rumah seorang tun. Dia rumahnya Masya Allah Tesco. Kata Tesco yang ada kupas lain, asing peti aisnya. Dia tanya tun, apa tun? Saya makan ubat. Allah, makan ubat. Kita pergi ruang tamunya 5 set sofa. Dia duduk mana? Kursi roda. Betul? Kemudian tengok anak-anak orang kaya, pantang ada cuti holiday. Papa bila kita nak pergi ke sana, nak ke sini, nak keluar, boring lah. Rumahnya kalau dikatakan Zuzu, kalau dikatakan Tesco. Kalau dikatakan pusat permainan, ada air terjun, ada itu, ada ini. Yang kalau dibawa orang kampung lah masuk rumah tu, dia kata aku setahun tak payah keluar dah pada rumah ni, semua ada. Ada musalla, ada kan tak? Yes. Kerana orang membina syurganya di dunia. Allahu Akbar. Tetapi anaknya, anak orang kaya ni pantang. Mama boring lah, tak ke mana-mana. Jomlah kita pergi LA, jomlah kita. Lepas tu kita katakan waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, Quran, hadis, hidayah, jalan Rasul, hakikat dunia yang diajarkan Rasul, maka baginya kehidupan yang sempit walau duduk di rumah yang besar seperti itu. Sebaliknya ada orang yang Allah Ta'ala telah berikan dalam jiwanya kekayaan qanaa'ah, kaya. Tengok ni bawa balik ke bandar. Di mana? Hantar aku balik. Rumah dia bukan ada apa. Tak ada apa pun rumah dia, tapi tak tahan duduk di bandar. Sehari nak balik dah. Saya pernah subhanallah al-azim selepas satu kuliah. Tak apa ke cerita-cerita ni? Belum pun lagi masuk Ramadan. Allahu Akbar. Boleh cerita-cerita tu boleh baca dalam buku. Yang ni tak ada dalam buku. Saya habis satu kuliah, ada seorang pakcik dia tanya soalan. Dia tanya soalan bukan main ramah lah dia tu. Rapat tak, dia tanya soalan jadi penganjur kuliah ingatkan dia kawan rapat, maka dia ajaklah makan dengan VIP. Tahulah hidangan VIP untuk Ustaz tu Ustaz XL. Lepas balik kuliah pukul 10 makanan Masya Allah. Jadi dia duduk di sebelah depan saya. Saya kata, sila pakcik makan. Ambil. Dia termenung 3 minit. Ambil lah, apa tak mulai? Saya tak tahu nak pilih apa Ustaz. Saya pun tak pilih, ambil je lah apa-apa, tak sedap tinggal. Dia kata, saya Ustaz. Dia orang Kedah. Saya Ustaz, nasi putih. Saya curah kopi sebelum makan 2 pinggan. Allahu Akbar. Allah Ta'ala tidak memberikan kebahagiaan pada harga. Dia boleh makan nasi putih, curah kopi 2 pinggan. Ada orang selagi tak jumpa nasi Arab. Ulun tu cari lebih pada mana Qadar dia cari. Tengoklah orang pergi ke Mekah tu 7 kali dia tawaf di Kaabah, 18 kali di Bendau. Di Bendau dia tawaf dan sa'i. Kopi mana mari. Subhanallah. Subhanallah, Allah Ta'ala jadikan
Kebahagiaan tidak pada harta, tidak pada fizikal, tidak pada material, tetapi seseorang yang berbahagia ialah orang yang Allah Ta'ala berikan dalam hatinya kebahagiaan. Dulu saya pergi umrah, ada seorang CEO, tajuk dia bawa ustaz supaya untuk bagi tazkirah keluarga-keluarga dia. Tu rezeki ustaz ni. Lalu pergi umrah, dia bawa lah satu keluarga, bawa saya. Okey, dia gaji kecil lah 60. Jadi saya kecil, ustaz tolong doakan saya dah setuju lah gaji saya 60. La ilaha illallah. Kecil kata dia, kenapa di hotel. Baik. Dan bila dia bawa kita pun duduk hotel macam hotel dia lah. Tidak macam hotel biasa umrah kita pergi lah. Hotel buka, tunggu-tunggu nampak. Kami pun sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh, keluar sembahyang subuh, biasalah. Kalau di Mekah ni kita gaji sikit. Selepas duha baru kita keluar. Bila bangun, bila keluar pukul 8, pukul 9 pagi, pembersih Masjidil Haram telah memulakan tugasnya dengan jenteranya, dengan itunya, dengan ini di kawasan bermozaik di luar tu kan. Siapa yang biasa pergi tengok kawasan luas datang. Saya berjalan dengan ini tengok satu gambar. Apa dia? Jentera yang tengah membersihkan lantai itu terpaksa mengelak sekumpulan manusia yang tengah tidur. Sekumpulan manusia dari Bangladesh, India, dengan beg-begnya dia tidur. Itulah hotelnya. Allah. Hotel 1000 bintang. Kita hotel dia 5 bintang. Dia 1000 bintang. Okey. Saya kata dengan Datuk, subhanallah al-azim. You see? You tengok. Dia ni, inilah hotel. Duduk bawah 1000 bintang. Allah Ta'ala rezekikan dia nyenyak yang sampai mesinnya lalu buat telinga tak jaga. Mesin itu bukan slow. Kita tengah baring kat lantai, mesin ada tepi, tak boleh jaga. Subhanallah al-azim. Belum tentu lena yang nyenyak begini direzekikan Allah kepada duduk 5 bintang. Belum tentu. Sekejap pasangnya tu sejuk sangat, buka lagi, berkelahi lagi, kawan dia nak sejuk, kawan dia tak nak sejuk, sudahnya turun ke masjid. Allah. Jadi carilah kebahagiaan yang disediakan Allah. Di mana kebahagiaan disediakan Allah Ta'ala? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan bila peluangnya? Sekarang 10 malam akhir Ramadan. Baik. Seseorang yang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, seseorang yang berusaha untuk beribadah. Dan kita tahu bahawa 10 malam akhir Ramadan ini ibadah apa yang kita buat? Wajib ke sunnah? Ibadah sunnah. Pastinya yang wajib isyak tadi, yang wajib puasa siang, lebih pada itu semua sunnah. Kita buat amalan sunnah. Apa jadi seseorang yang istiqamah dengan sunnah? Apakah habuan orang yang istiqamah dengan amalan sunnah? Ha? Dapat? Oh, itu biasa-biasa punya fadilah. Lebih lain-lain sikit. Apa jadi pada orang yang sentiasa buat amal sunnah? Rajin istiqamah dalam amal sunnah. Apa jadi? Jadi pengarang, jadi datuk, jadi Tan Sri, dia bakal jadi wali. Jadi wali. Kau mengaguk dah ustaz ni. Dia akan jadi orang yang banyak amalan sunnahnya dan istiqamah sentiasa akan jadi wali. Ya, boleh terbang, boleh jalan tahayul. Apa buktinya? Nah, lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walinya apa? Wali antum tahu wali? Bukan wali nikah. Apa dia wali? Wali orang yang hampir kepada Allah Taala. Wali macam kita, wali kita ayah, perempuan. Wali kekasih, orang yang hampir, orang dilantik Allah Taala. Wali. Apa takrif wali yang kita faham? Kalau orang biasa faham wali ialah orang yang boleh terbang. Ada benda karamah. Bukan tidak? Orang faham, orang Malaysia bila sebut wali, yang terbayang dalam akal mereka wali orang yang mempunyai karamah. Sebenarnya Allah Ta'ala telah pun mendefinisikan wali. Kau tak nak? Sejak orang Allah Ta'ala telah pun mendefinisikan wali. Siapakah wali? Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah mereka akan dapat privilege. Apa dia? La khaufun alaihim, tiada kebimbangan. Walahum yahzanun, mereka takkan sedih. Itu di antara
Di antara ciri-ciri wali, dia tidak sedih, tidak bimbang. Sentiasa cool, makul. Wali sentiasa cool. Okey. Siapakah wali? Siapakah ta'rif wali? Apakah ta'rifnya? Qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali ialah orang yang beriman dan bertakwa. Itu dia wali. Beriman dan bertakwa. Beriman sebab iman kunci kebaikan. Kalau tak beriman, buatlah apa-apa sedekah pun tak terima Allah Ta'ala. Nabi SAW menyatakan, innakum lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu takkan masuk syurga sehingga kamu beriman dulu. Baik, kunci kebaikan iman. Kemudian takwa ialah bila segala perintah dibuat, larangan ditinggal, itu maknanya muttaqun, bertakwa. Jadi orang yang beriman dan beramal, wali. Baik. Bagaimana nak jadi wali? Antaranya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, man adali waliya, sesiapa yang memerangi waliku. Sebab tu saya nak bagi makna bahawasanya perbicaraan berikutnya berkaitan wali, kan? Sebab intronya Allah sebut macam tu, hadis qudsi. Man ada, sesiapa yang memerangi, menyakiti waliku. Kak senang disakiti, kak senang orang salat, orang ibadah, orang puas. Masya Allah. Man adali waliya, kata Allah, sesiapa yang memerangi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, nescaya aku iklankan perang dengan dia. Boleh menang ke perang dengan Allah Ta'ala? Mustahil. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidak ada benda, kata Allah, yang paling aku suka hamba-Ku buat lebih daripada fardu. Benda kefarduan, amal yang kita lakukan yang paling Allah suka fardu. Kemudian Allah kata lagi, wa ma yazalu 'abdi, dan jika sekiranya hamba-Ku berterusan, yakni istiqamah, yataqarrabu ilayya bin nawafili, mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunat-sunat, hatta uhibbahu, nanti bakal aku cinta. Jadi wali kan? Orang yang beramal fardu, kemudian istiqamah amal sunat dan berterusan, kata Allah, hatta uhibbahu, nanti akan aku cinta dia. Kata Allah, apa jadi kalau hamba itu aku cinta? Apa pula kelebihannya? Fa idza ahbabtuhu, kalau hamba itu telah aku cintai, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah yang akan jadi telinganya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, akan jadi matanya. Wa yadahu alladhi yabtushu biha, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi kakinya. Maknanya orang yang telah dicintai Allah, sebenarnya perjalanan hidupnya auto cruise. Auto cruise dipandu Allah Ta'ala. Sebab Allah kata aku jadi matanya, so dia tak akan tengok mana-mana mengarut. Pandangannya Masya Allah tepat, firasatnya tajam, pendengarannya dielakkan daripada yang mungkar, pendengarannya sentiasa mendengar yang baik-baik, tangannya sentiasa yang baik-baik, perjalanan kakinya sentiasa akan kepada yang baik-baik. Itu kan yang digambarkan Allah Ta'ala. Aku jadi matanya, jadi telinganya, jadi tangannya, jadi kakinya. Dan kata Allah, wa in sa'alani, jenis orang macam ni kalau dia minta dariku, la utiyannahu, pasti akan aku beri. Makbul. Orang jenis ini mustajabud doa. Orang yang kalau dah jadi wali macam ni, mustajabud doa, mustajab doanya. Wala in ista'adhani, kalau dia minta perlindungan, la u'idhannahu, pasti akan ku berikan perlindungan kepadanya. Lebih pada takaful. Perlindungan takaful, perlindungan insurans, tidak sebagaimana perlindungan Allah Ta'ala. Perlindungan insurans dia akan beri less, tapi Allah Ta'ala akan berikan more. Allah Ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Kalau kita bertawakal dengan tawakal tak cukup. Aksiden kereta, saya ingatkan dia bayar sum yang kita insure, rupanya ikut harga semasa. Wala ingatkan sum yang kita insure itu dapat, dah rupanya ikut harga semasa lagi. Kurang lah. Allahu Akbar. Jadi dia akan bagi kurang. Tetapi wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi kata Nabi, kata Allah Ta'ala, orang dia
memperbanyakkan ibadahnya dengan sunnah, bakal dicinta Allah. Orang yang dicinta Allah, doanya makbul, permohonan perlindungannya akan mustajab. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan, wa man yattaqillah, sesiapa yang takutkan Allah, yakni wali, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan dia jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah bagi dia rezeki tak sangka-sangka. Balik kuliah, start please accept this, start please accept this, oh I don't, please accept this. Kita pun malu juga tempat. 10,000 Allahu Akbar. Yarzuqhu min haitsu, bukan wali. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Boleh pasal isi orang. Baik. Jadi subhanallah al-azim, wali Allah Ta'ala la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Baik, kenapa saya cerita ni? Inilah masa nak menjadikan diri wali dengan mempergandakan ibadah sunnah. 10 akhir Ramadan, apa juga ibadah yang difikirkan ibadah dan dia sunnah, buatlah. Ustaz, 10 malam Ramadan tu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, la in adraktu, kalau aku jumpa 10 malam Lailatul Qadar, what to say? Pun doa. Nabi SAW mengajarkan, quli, doakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah, kau Tuhan yang Maha Pengampun, sukakan kepada pengampunan, ampunkan aku, Allah. Jadi sebenarnya saya dipahamkan tadi apa nak buat pada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan ialah masa meningkatkan apa juga jenis amalan yang disyariatkan Allah Ta'ala, bukan yang bid'ah, yang sunnah. Nah, lihat bagaimana amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lailnya banyak mana. Kita bukan go for quantity. Kita bukan cari, oh malam tadi saya dah 40 rakaat. Masya Allah, 40 rakaat, 10 harakat, 40 rakaat. Allah. Kita bukan cari kuantitinya, tapi kita mencari kualitinya. Qala Allah Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Sahih? Aktsaru amala, betul? 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 Salah. Ahsanu bukan aktsar. Dialah yang menjadikan kematian dan kehidupan agar dia menguji di kalangan kamu siapa yang the best amalnya, bukan paling banyak. Jadi kita go for quality. Pastikan ibadah kita, salat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujudnya macam sujud Rasul, puasanya macam puasa Rasul. Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsh. Berapa ramai orang puasa, dia dah mendapat apa dari bahagian puasanya melainkan lapar dan dahaga. Berapa ramai orang yang salat, sedang dia daripada salatnya sahur, lara, tak ingat apa-apa. Rabi'ah, seorang khadam Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, khadim Rasulullah, wa huwa min ahli as-suffah, atau kunyahnya Abu Firas. Rabi'ah ini khadam Rasul sallallahu alaihi wasallam, khadam, berbangga dia menjadi khadam Rasul. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau ini merupakan Ahlus Suffah, ahli ibadah. Ahlus Suffah ialah orang-orang yang menduduki kawasan berbumbung di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ruang salat, ada lagi satu ruang untuk orang miskin duduk. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, one of them. Katanya, kuntu abitu ma'a Rasulillah, pernah satu malam aku bersama Rasul. Fa'atihi biwudu'i, aku yang tolong bawa wudu untuk Rasul. Serve Rasul, bawa wudu untuk Rasul. Di waktu malam, kedinginan malam, bawa wudu untuk Rasul. Rasul SAW seorang majikan yang Masya Allah luar biasa. Tak nanti tunggu bulan bagi insentif. Bila-bila lah. Nak habis sedekah jangan tunggu tarikh. Ada orang bila nak bagi sesuatu, tunggu nanti, tunggu munasabah, tunggu. Tak payah. Khairul birri ajilu, sebaik-baik kebaikan yang disegerakan. Nak pergi umrah tak? No, tahun ni kalau ada nak buat, saya nak pergi lah dia, tunggu lah. No, tak payah sekarang. Kan?
Rasulullah SAW bertanya kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, salni, you have any request? Kau ada request? Boleh jadi siang tadi malu, ada VIPs, ada Bakar, ada Umar, ada Osman, VIPs. Tuntun, ahli badar, mereka ni VIPs. Mereka lah setiap mendampingi Rasul. Di waktu malam sebegini, consultation hour. So Rasul bertanya kepada Rabi'ah, ada sesuatu yang kau inginkan? Say. Aku ada masa banyak untuk engkau. Apa yang dia mohon? Juga menunjukkan kehebatan Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami, walaupun dia bukan graduate Lancaster, wala Lampita, wala Temple, wala UKM, wala UIA. Ma takharraja min al-jami'ah. Tak pernah keluar dari masjid. Tapi apa yang dia minta, dia orang biasa, ordinary, tak ada sekolah. Tapi apa yang dia minta, permintaannya menunjukkan kebijaksanaannya juga. Tengok, dia mereka ni, sahabat ni tak pernah minta dunia, semuanya akhirat. Dia kata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku mohon kepadamu agar kau minta kepada Allah Ta'ala agar aku boleh duduk dengan kau juga di syurga macam aku duduk pada hari ini denganmu di dunia. Allah, aku nak duduk sebelah engkau wahai Rasulullah di syurga. Kata Rasul, awa alaka hajatun ghaira hadha, awa ghaira dhalika ya Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, please minta yang lain. So difficult. No, huwa dhaka ya Rasulullah, that is ya Rasulullah. Please minta yang lain. No, itulah wahai Rasul. Allahu Akbar. So, apa jawapan Rasul? Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau untuk itu wahai Rabi'ah, bantulah dirimu sendiri dengan memperbanyakkan sujud. Jadi ini malam sujud. Ini malam nak khatamkan Al-Quran yang belum habis. Ini malam zikrullah. Zikir yang macam mana? Oh, malam ni kita ada majlis zikir. Ustaz tu Masya Allah, suaranya sedap, Masya Allah, hibur, pedih, sayu kita mendengarnya. Suara dia zikir, Hasbi Rabbi Jalallah. Nangis makcik, Masya Allah. Makcik nangis kenapa ni? Ingat arwah. Kenapa nangis ni? Sebab sayu betul zikir. Oh, tak ada quality of zikir lah tu. Sebab dia menangis bukan kerana faham maknanya, bukan kerana insaf maknanya, tetapi dia sedih kerana sayu lagunya dan teringat powernya. Sedangkan zikir itu, kalau sampai menangis kerana takutkan Allah, bukan rindukan suami, arwah, dan bukan rindukan anak-anak, kalau takutkan Allah, itu bakal menjanjikan duduk di bawah arasy. Kan Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang bakal dinaungi Allah pada saat tiada naungan melainkan naungannya. Antaranya rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynah. Mana-mana orang yang berzikir bersendirian, insaf dia dengan zikirnya, insaf dia dengan zikir ingat Allah Ta'ala, akhirnya dia menangis. Dan menangis bila zikir boleh membawa duduk bawah arsy Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ainan lam tamashuman nar. 2 jenis mata, 2 jenis air mata yang bakal tidak disentuh api neraka. Mata yang menangis kerana takutkan Allah, mata yang penat letih berjaga di perbatasan medan perang. Jadi tangisan itu bermakna, bukan tangisan yang kerana sedih, kerana ingat atau kerana alunan zikirnya. Zikir lagu-lagu ni budak kecil tak apa untuk dia hafal zikir. Orang tua tak payah lagu dah. Subhanallah. Itu untuk budak-budak. Yes, memang cara kita mengajar budak menyanyi. Twinkle twinkle little star. Untuk budak kecil, yes. Ola ole ku beri nak. Malam minggu siang disco. Dari beginning mereka dah diajarkan disco siang minggu, malam hari. Siapa yang baik hati cendera dia. Allah. Memang budak kecil. Budak kecil, subhanallah al-azim, memang cara pendidikannya menyanyi. Kita tak boleh bagi top macam ini dia akan apa dapat jenis gila.
Kalau jadi bila mana ada musuh yang marah tu kenapa? Aku dah dapat betul. Kenapa kena marah? Lihatlah. Tadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami disuruh minta oleh Rasul, apa permintaannya? Allah, permintaannya sangat tinggi. Kita ni banyak tak permintaan? Banyak tak permintaan kita? Semuanya menjurus dunia kan? Nak naik gaji, cepat datangkan. Saya baru je interview 52. Dah cepat dah, dia dah bagi dah. Dia kata cepat hantar jenah. Jenah belakang. Allah. Kalau kabur nak cari jenah-jenah. Allah. Dah hantar belum dia nak tunggu publish. Allah, kita tengok keinginan kita ni, Masya Allah, tak usah nanti keinginan orang tua. Orang budak kecil pun keinginan luar biasa, bukan tak? Aku pulang dari kota, apa dia cita-cita? Beli kereta. Ayah beli kereta pun butuh orang mereka. Baik, subhanallah. Baik, jadi kita katakan tadi, ini malam jid. Ini malam bersungguh-sungguh agar kita perbanyakkan ibadah. Apa juga bentuk ibadah, cuma yang sunnah, jangan bid'ah. Kalau bid'ah, maknanya itu bukan yang Nabi tunjuk, bukan yang Allah suruh. Bila bukan yang Allah suruh, nanti di akhirat tidak ada peruntukan pahala untuk itu. Aku tak suruh yang ini, aku suruh yang itu. Aku suruh yang ini, bukan yang ini. Jadi tidak ada apa yang kita boleh. Tapi kalau kita tak berusaha agar salat kita, puasa kita semua tiru macam Rasul, maka kita layak untuk berkata nanti di akhirat, ya Rasul, ya Allah, aku telah usahakan salatku macam Rasul, puasaku macam Rasul, sedekah macam Rasul, hajiku macam Rasul, umrahku macam Rasul. Kalau dia boleh pahala, kenapa aku tak, wahai Rasul? Wahai Allah, dah serupa macam dia. Tapi kalau kita modify, Allah tanya, bukan begini yang aku suruh. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah kamu ni ada sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala mengada-ngadakan syariat yang tak pernah diizinkan? Sebab ibadah kita kena berhati-hati. Walaupun dalam kesungguhan kita beribadah pada 10 akhir malam Ramadan, pastikan yang sunnah, pastikan yang betul, yang sahih. Jangan buat yang bid'ah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kenapa tu? Nak melembutkan hati suami. Jiran sebelah, suaminya nama Latif. Kawan ni berzikir je muka Ya Latif, Ya Latif. Suami isteri dia dengar, hai, nama tok laki kawan tu, nama tu. Itu tidak disunahkan Rasul berzikir macam tu. Nabi tidak ajar untuk kita zikir Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. No. Nabi, lihatlah zikir Rasul semuanya sentence. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Complete sentence, boleh full stop. Jangan panggil saja. Haji nama apa haji? Zulkifli. 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 Lagi haji Zulkifli kata, apa ustaz cakap dan apa apa. Panggil minta lah apa. Ya Rahman, Ya Rahman, irhamni. Yes, itu betul. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala ada nama-nama husna, gunakan nama itu dalam berdoa. Yes. Bukan dia satu je. Ya Latif, Ya Latif. Berapa dah zikir ni? 700,000. Allah. Angka yang diajarkan Rasul 100. 100 boleh bilang dengan jari. Kalau nak zikir lebih pada itu tanpa bilangan. Tanpa bilangan. Sebab kalau kita membilang, kita bukan lagi berzikir, kita sudah membilang saja. Kau cakap kan dah lupa dah. Betul? So dia bukan zikir lagi, dia membilang. Hari ini makcik sebut Ya Allah 7,000 kali. Cabut gigi kawan tu. 700,000. Zikir 100. Lebih daripada itu tanpa bilangan. Tengok sunnah Rasul SAW. Dan zikirlah dengan menggunakan jari. Kana ya'uddu tasbiha bi yaminih. Nabi membilang tasbih dengan tangan kanannya. Nabi membilang tasbihnya dengan tangan kanannya. Wa qala innahunna mas'ulatun mustanfaqat. Nabi kata innahunna refer kepada asabi' al-anamil. Sesungguhnya mereka ini nanti bakal ditanya Allah, mustantaqat, dan dibenarkan pula berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat Allah tutup ini bicara. So gunakan dia bukti saleh. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami akan tulis semua benda yang kamu persembahkan dan kesan-kesan kamu. Langkah ke masjidnya, pergi hajinya, pergi kuliah, Allah tulis semua, tidak beri. Ada KPI-nya itu. Ni kita nak cukupkan berapa training masuk tahun ni, tak kurang pada 42 jam mesti ikut. Apa pun aku begitu tidur je pun tak ada apa. Tapi orang kira naik gaji, Allahu Akbar, pun nothing. Tapi Allah Ta'ala menyatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan tulis setiap benda yang kamu berikan, kamu usahakan, dan kesan-kesan kamu. So bukan beri kesan-kesan itu. Baik. Sikit tajuk puak raya. Katanya tadi dia kata Ustaz raya, nanti apa yang sunnah? Dah habis kita penat ibadah, pastikan jangan dibatalkan pahala ibadah pada hari raya. Kita penat-penat kumpul, jangan dihabiskan. Bagaimana nak membatalkan ibadah pahala? Senang saja, syirik. Batal. Qala Allah Ta'ala la in asyrakta la yahbitanna 'amaluk. Wahai Muhammad, if you commit syirik, batal amalmu. Pastikan bila berdaraya, ada orang bila daraya dah mula bomo balik lah itulah. Oh na'udzubillah. So kita pastikan amal dan pahalanya terjaga. La'allakum tattaqun, dan itulah buah taqwa. So bila raya, ini raya Idul Fitr, sunnahnya apa? Kalau tahun lepas perempuan tak pergi sembahyang raya, tahun ni kena pergi semua. Sebab Nabi SAW dalam hadis Bukhari memerintahkan hatta perempuan yang haid dan nifas pergi menghadiri solat raya tapi mereka tak solat dengan khutbah. Ummu Atiyah bertanya, wahai Rasulullah, kalau dia tak ada tudung, kata Nabi, pinjam tudung saudara. To that extent. Sampai mereka itu Nabi suruh perempuan pergi. Kalau perempuan disuruh macam tu lelaki, jadi perempuan kena pergi. Kita punya perempuan tak final touch. Kan pagi hari itu final touch. Oh bunyi bagus. Last. Mana tak kena tu. Sofa sengit anak. Malam tadi rombongan takbir. Terbalik-balik saya punya. Final touch balik. Tinggalkan final touch, pergi sembahyang. Pergi sembahyang raya. Okey, dan keluar dengan makan tamar. Memang sunnahnya untuk hari raya fitri makan dulu. Tapi bukan makan rendah. Bukan makan nasi impit atas meja yang telah dihidang, tak. If you makan nasi impit, then you are going to see the khatib menari. Dia berjampi dan bukan khutbah. Nasi lemak, nasi impit dengan rendang. Kalau pedas nanti you bakal iktikaf dalam toilet. Ya. So Nabi SAW kan akala tamara. Nabi makan tamar. Tamar okey, ringan maka tak makan, tapi full enough, strong enough untuk antum sahur makan apa? Malam ini cuba jangan makan lain, hanya makan 3 je tamar, air kosong. Esok you akan rasa bertenaga, tak lapar dan tak mati. Kalau kita makan nasi memang kita berat. Cuma makan tamar saja esok. Mungkin hari pertama bangun pagi lepas makan tamar, besok orang tanya macam mana makan tamar, macam tak sahur je. Memang macam tak sahur. Tetapi pukul 8, pukul 9, pukul 10 masih bertenaga dan tak ngantuk, tak berat. Sebab memang sunnahnya sahur tamar dan berbuka puasa dengan rutab yang lembik itu. Sahur dengan tamar yang kering. Memang kita pun tak suka lebih lembik pagi-pagi. Tak lalu. Jadi bila berbuka puasa dengan yang rutab. Okey. Jadi kita mandi, kita makan tamar, kita pergi keluar dan bertakbir. Allah. Tak payah bawa mikrofon lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak payah nak tarik-tarik banyak-banyak, kita longkang. Macam biasa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir sunnahnya. Tayyib, dan sunnahnya pula pergi jalan lain, balik jalan lain sesat. Tempat yang biasa lah. Tempat tak biasa jangan balik pun jalan lain sesat. Okey.
masuk masjid takbirnya bermula daripada maghrib sehingga naiknya khatib atas mimbar habis takbir yang dipanggil takbir mutlaknya itu ataupun muqayyad. Takbir mutlaknya setakat itu. Kemudian sebenarnya hukum mendengar khutbah raya itu sunnah muakkadah. Siapa yang ada hal atau kucing baiklah. Ya. Sebab kata Nabi, sesiapa yang nak duduk mendengarnya maka dengarlah, sesiapa yang ada hal pergilah. Tetapi kami mendengar. So, yang afdal, yang sunnah mendengarnya. So kalau terdesak boleh balik. Okey. Makan tamar, pergi lain, balik lain, pakai baju-baju yang elok, balik sembahyang raya. Malam tu sunnah tak takbir ke rumah-rumah? Takbir masa berjalan pagi. Itu yang sunnah. Yang orang buat malam-malam tu tak tahulah. Itu budaya. Itu dipanggil budaya. Itu asal Melayu. Dia panggil itu budaya. Tapi sebenarnya orang rumah agak oh lah. Lalu poli-poli balik dah bersih. Balik semula dah kan. Sedia menu malam tu pula. Kalau dapat tahu malam ni rumah kita bakal didatangi oleh 80 orang. Orang yang bertakbir kan susah hati nak menyediakan makanannya. Baik. Dan disebutkan dalam kitab Fuqaha akan hukum sembahyang hari raya kalau dia jatuh pada hari Jumaat, adanya hukum berkaitan menjadilah sembahyang hari Jumaat itu wajib untuk imam dan tidak wajib untuk makmum, tapi untuk menghadiri lebih afdal. Sebab pernah berlaku zaman Rasul, hari raya jatuh pada Jumaat, Nabi kata ijtama'a fi yaumikum hadza idan. Telah berkumpul pada kamu pada hari ini dua hari raya. Sesiapa yang nak menghadiri Jumaat maka hadir, dan kami nak mujmi'un, kami pergi kata Rasulullah. Sebab itu kata sebagian ulama, imam wajib. Kalau imam tu tak pergi, tak imam lah. Baik, jadi maknanya kita berusaha untuk pergi solat Jumaat, ikutlah bergaya-gaya sangat, dan tidaklah berdosa sebagaimana hari Jumaat lain. Begitu maksudnya. Bukan nak suruh bersenang-senang, tapi jika sekiranya masa tu pula flight dah apa lah, biasalah kan. Nah, boleh jadi keadaan-keadaan begitu, jadi kan kita taklah bersalah sama. Apa lagi? Okey, saya rasa kalau boleh ada soalan. Saya nak cerita kepada angka ataupun poin-poin, saya rasa semua telah biasa dengar, dan sekarang banyak yang terkenal TV. Tak apa, ada cerita macam ni. Ya, cerita-cerita yang tepi-tepi, muk sikit cerita dengar kan. Okey, ada soalan? Sila habis lagi Ustaz cerita pasal yang bagi hari bekal Bandi. Alhamdulillah. Saya ingat tadi tidur. Okey, Badui tadi dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bukan atas ini aku ikut engkau agar aku dipanah di sini dan aku mati masuk syurga. Nabi terdiam. Waqala tanaluhu in sadaqa. Nabi kata dia akan dapat kalau dia berkata benar. Kadang-kadang kita ni cakap saja, cakap lebat, dalam hati takut mati. Baik, kata Nabi, dia akan dapat kalau dia sadaq, kalau dia benar. Tahun berikutnya berlaku peperangan dan ikut perang. Semasa mereka collect jenazah syuhada, mereka dapati ada seorang lelaki yang terpanah di tengkuknya. Maka mereka beritahu, ya Rasulullah, bawa dia Rasul. Nabi tanya, ahwa darak, apakah ini dia yang dulu itu? Mereka kata, na'am ya Rasulullah, dia lah ini wahai Rasul. Mengalir air mata Rasul SAW. Nabi SAW menyingsing lengannya. Nabi menyingsing lengannya. Jangan tengok jauh lah. Lengannya. Nabi mengangkat dia. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi di antara kulit Rasul dengan kulit dia. Rafa'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah aku menyaksikan kesyahidannya wahai Allah. Para sahabat semua, orang ini penyaksiannya, syahidnya itu telah pun confirm dengan penyaksian Rasul. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
oleh insan yang tidak pernah bicara berkhulaf. Insan yang tak pernah bicara mengikut hawa nafsu, melainkan semuanya wahyu belaka. Lihat bagaimana ianya pernah berlaku dalam kisah sejarah. Para sahabat membuktikan iman mereka dengan berjihad, dan kita mungkin baca sejarah bagaimana kebanyakan perang berlaku pada bulan Ramadan. Habis apa pengajarannya? Beberapa pengajaran. Yang pertama, ikhlas dalam memohon syahadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hadis sahih, man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin. Sesiapa yang bermohon kepada Allah Taala agar dianugerahkan mati syahid dengan niat yang ikhlas, ballaghahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih. Allah pasti akan sampaikan dia kepada makam syuhada, kedudukan orang syuhada, walaupun dia mati di atas katilnya. Khalid bin Al-Walid sentiasa inginkan mati dalam perang, tapi akhirnya mati dalam atas katil. Bila mereka buka belakang badannya, Masya Allah, tidak ada ruang kosong, semuanya full. Orang penuh dengan tatu, tapi dia penuh dengan tetak. Badan Khalid bin Al-Walid. Jadi kita kena pohon, ya Allah, semua orang bakal mati, maka kita kena corakkan bentuk kematian kita. Itu mati katak, ini mati merajuk, dan biar kita mati syahid. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, kena mohon syahadah. Yang kedua, asli, karya asli, sumber asli. Cuba keluarkan pengajaran dari hadis tadi. Tidak mengapa untuk meminta kalau pada benda akhirat. Aib kalau minta pada benda dunia. Tapi begitu pun kalau meminta dalam bab dunia, wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta untuk dunia, wala tanhar, fala tanhar, jangan cerdik, jangan cergah, jangan herdik, ataupun jangan dicergah. Apa yang tu apa pokoknya? Sergah, jangan disergah. Kita kena ingat, kita makan dekat restoran, datang orang minta derma. You nak bagi, you bagi. You jangan, mana isi? Dari mana? Mana? Apa dia? Kau tak nampak makan? Pergi? Lah. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Adapun nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Nak cerita nikmat ni boleh. Pengajaran kedua, ketiga apa dia? Rolex kita boleh pakai. Saya ada seorang hamba Allah Ta'ala, dia terdesak memerlukan kewangan dan dia nak di blacklistkan, muflis. Dia nak dihukum muflis. Dia perlukan 100k, 100,000. Dia kolek pinjam dengan kawan-kawan, tinggal lagi 10,000. Okey. Dia ni asalnya businessman yang Masya Allah besar. Dia kata, Ustaz, please take this, ambillah jam ini dengan harga 10k. Dia ada seorang yang cerdik. Saya mana tahu jam? Tak tahu. Saya pakai jam RM150, 12 tahun. Jam Orient, dinding punya jam. Jam Orient, jam dinding. Pakai apa? Jadi baik. Jadi ada orang kata, Ustaz, dia kesian, saya ambil je lah. Baik, nak apa? 10,000, kita beli 10,000. Dan kita jenis buta, bukan orang cari dunia kan. Tahu ni harga apa, ni harga apa. Kita tak tahu. Tapi atas dasar dia nak 10,000, nak notik 10,000. Esokan harinya saya pergi kuliah. Saya bertemu dengan Rolex collector. Orang-orang Rolex, datuk-datuk yang pakai Rolex. Ustaz pakai jam apa tu, Ustaz? Dia ini datuk-datuk yang sudah kumpul. Dia tahu lah harga. Allah, Ustaz pakai apa? Saya nampak dari jauh lambangnya. Kau nampak lambangnya? Tak tahulah ni ada orang terdesak. Saya pun tak tahu rasa. Yalah, kita dah niat tolong dia. Ustaz, ini 25,000, Ustaz. Alhamdulillah. Tak sangka 10,000, 25,000. Allahu Akbar. Baik, ala kulli hal, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Yuan mani? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sebab itu, daripada ayat ini kita lihat para sahabat, mereka menceritakan nikmat. Ka'ab bin Malik
menceritakan bagaimana dia bertaubat dan terima. Sebab itu kalau orang cerita, apa hukum cerita? Pengalaman bertaubat, pengalaman dapat itu, pengalaman dapat ini, apa hukumnya? Boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan tinggal lagi jangan riak. Riak bila buat dosa. Adapun menceritakan nikmat, alhamdulillah saya baru dapat bonus. Alhamdulillah. Tak apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kerana menceritakan nikmat membantu mensyukurinya. Apabila kita menceritakan nikmat, alhamdulillah ni dulu, alhamdulillah dapat daripada tu, alhamdulillah. Bila dia sebut, dia membantu mensyukurinya. Bila tak sebut, lupa nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur dengan mensyukurinya, Allah tambah. Kalau kamu kufur dengan tidak mengingatinya dan mensyukurinya, inna 'adzabi lasyadid. Wallahu a'lam. Tak ada soalan? Dah? Ya. Perempuan beriktikaf di masjid. I'takafat zaujat Rasulullah ba'da wafat Rasul. Isteri-isteri Rasul beriktikaf selepas wafat Rasul. Aisyah ada khemah-khemah di masjid. Jadi perempuan boleh beriktikaf dengan syarat menjaga keperluan wanita. Bukanlah iktikaf itu menjadi majlis untuk dia bercampur baur dengan lelaki. Nah, harus sunnah sama macam lelaki. Berdasarkan juga hadis lain, Nabi SAW bersabda, An-nisa syaqiqatur rijal. Perempuan adik-beradik dengan laki-laki dalam hukum. Apa yang sunnah untuk laki-laki juga sunnah untuk perempuan, melainkan ada dalil melarang. Sama. Baik, ada lain? Ada menurut ada soalan? Tak ada, cukup sekarang ini. Soalan yang pertama, apakah qada dulu baru puasa 6? Nah, qada dulu. Berdasarkan hadis man shama Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan? Berapa hari puasa Ramadan? 29 atau 30. Thumma atba'ahu. Selepas complete 30 baru dia ikut kan? 6. Jadi maknanya puasa Ramadan yang sempurna, kemudian puasa 6. Dan pastinya qada itu wajib. Puasa 6 itu sunnah, dan hadis telah menjawab tidak ada amal yang lebih Allah suka lebih daripada yang dia fardukan. The next barulah yang sunnah. Dan yang kedua, apakah afdal pada hari raya kedua? Tidak ada hadis. So bila-bila dalam Syawal. Tetapi ada hadis Nabi SAW macam tak suka puasa hari Sabtu. Allah SAW hadis Abi Dawud, la tasumu yawm as-sabti illa fi ma fturida alaikum. Jangan kamu puasa pada hari Sabtu melainkan yang fardu. So kalau kita puasa 6, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Isnin pula. Okey. Tak payah straight. Sebab ada hadis. Walaupun sebahagian ahli ilmu cuba membahaskannya tak apa itu hanya makruh atau apa, tapi kan lebih baik kita puasa Isnin, dapat pahala puasa 6, dapat pahala Isnin, dapat pahala puasa 6, dapat pahala Isnin. Gabung tak tu? Bukan gabung. Kebetulan saya nak beli Colgate, saya pergi kedai buy one free three. Dapat ya, bukan saya gabung. Kan? Ustaz, boleh tak saya gabungkan puasa sunat 6 ini dengan puasa fardu qada? Lah, tak ada dalil. Dalam Islam ibadah satu-satu. Untuk menggabungkan yang memerlukan dalil. Seperti jamak qasar, jamak ada dalil. Asal ibadah satu-satu. Ya. Kalau kita katakan boleh, nanti semua orang jamak semua benda. Kan kacau. Jamak tak payah. Jamak ta'iyah. Sekolah Raja Ta'iyah. Ada lain soalan? Program tanyalah Ustaz. Apakah contoh amalan bid'ah di bulan Ramadan? Apakah contoh amalan bid'ah di bulan Ramadan? Ya Allah, sorang-sorang sebentar.
Ustaz Fazli, apakah contoh alam bid'ah di bulan Ramadan? Dia sebut ke aku. Tahu Ustaz. Ha? Mungkin selawat semasa solat tarawih. Dia buat Salawat di antara solat tarawih. Dia buat Tak share boleh ke? macam cara dia tu tak boleh. bagaimana tarawih di zaman Rasul SAW? Bagaimana tarawih di zaman Rasul? At-tarawih, kalau antum dengar ada hadis sebut man sallat tarawih, tahulah itu hadis palsu. Sebab perkataan tarawih lam yu'raf fi ahdi Rasulullah. Di zaman Rasul mereka tak kenal nama tarawih. Semua namanya qiyam. Man qama Ramadhan, man qama. Semua nama qama. Qama nukta. Man qama Ramadhan. Sesiapa yang qiyam Ramadhan. Okey. Yang akhirnya dikenal dengan tarawih. Dengan demikian tarawih itu qiyamul lail. Semua lepas Isya dipanggil qiyam. Baik. Pernah tak Nabi sembahyang qiyamul lail tarawih ini dengan berjamaah? Pernah tak? Pernah. 3 malam sebelum hadis sahih Muslim. Nabi keluar 3 malam. Nabi tidak pergi lagi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tunggu ramai penuh masjid sesak. Mana ambil? Mana engkau pergi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, inni akhsha an yufrada alaikum. Aku bimbang tarawih jadi fardu. Sebab itu aku tak keluar. Kenapa aku bimbang jadi fardu? Aku masih hidup. Bila aku masih hidup, wahyu masih boleh turun. Dan kalau dia jadi fardu, dia akan jadi berat untuk kamu. Dan Nabi sentiasa sukakan hamba atau sukakan umatnya senang. Ma khuyira Rasul bainal amrayn illa lakhtara aisarahuma. Nabi tak pernah diberikan dua pilihan dalam bab ibadah dan apa-apa juga, melainkan Nabi akan pilih yang paling mudah. Nabi memang jadi fardu. Baik. Setelah wafatnya Rasul, zaman Abu Bakar tak buat jamaah. Why? Abu Bakar tak fikir ke? Nah, Abu Bakar jumlah tempoh pemerintahannya only 2 years. Dan dia pula sibuk memerangi orang-orang murtad. Zaman Umar panjang 10 years. Sempatlah untuk fikir yang lain-lain. Dan akhirnya Umar radhiyallahu anhu melihat para sahabat sembahyang jamaah turun jamaah. Sana ada 2-3 grup. Kata Umar, alangkah baik kalau kita kumpul di bawah satu imam. Nampak kesatuan. Okey, maka Umar Al-Khattab melantik Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari menjadi imam. Sebagaimana disebut dalam Muwatta Imam Malik, amara Umar Ubay bin Ka'ab wa Tamim Ad-Dari an yusalli bin nas bi 11 rakaat. Nabi Umar Al-Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari, 2 orang, menjadi imam tarawih 11 rakaat. Okey, jadi maknanya 11 rakaat di zaman Umar. Umar perintah 11 rakaat. Baik, 23 macam mana? 23 juga disebut dalam Muwatta Imam Malik, kana nasu fi ahdi Umar. Ada dah orang di zaman Umar buat 23. Jadi dengan demikian, kalau orang kata 23 itu Umar, salah. Sebab yang kalau nak refer pada Umar, refer yang dia perintah, ini 11. Jadi 23 itu ada orang di zaman Umar. Tak payah berkelahi tentang angka. Tapi kena sebut betul lah, Umar 11 dan juga ada orang di zaman Umar dah mula buat 23. Okey. Ada tidak mereka menyusuli ataupun menyelang-nyelikan salat mereka dengan salawat-salawat? Al-Khalifatul Awwal Abu Bakr bin Siddiq radhiyallahu anhu di zaman Rasul. Al-Khalifatul Tsani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada tidak? Kalaulah itu ada, nescaya para sahabat tidak akan berselisih dalam melantik khalifah. Umar nak melantik dirinya, nanti Abu Bakar kata lantik apa? Kan dulu kita tarawih, ingat dah khalifah pertama Umar. Sampai zaman Umar mencalonkan 6 nama. Calon apa lagi Umar? Bukankah dulu kita tarawih dulu ingat dah nombor 4 Ali? Kan? Uthman nombor 3, Uthman nombor 4 Ali. Jadi benda itu tak ada lah. Kalau ditinjau di sudut ada ataupun tiadanya, kita terpaksa secara jujur kata tidak ada. Sebagaimana orang datang kepada saya dan bertanya, Ustaz, kereta ini apakah 5 tayarnya? Apakah 6 tayarnya? Saya terpaksa kata 5 je. Masuk tayar spare. Nak kata 6, saya telah mengatakan ni tak ada. Okey. Tidak ahli bagi tahu sendiri. Jangan tanya
detailnya saya suka sebut ya sensitif. Ya. Dan kita ni bila lihat ada benda-benda yang tak kena orang buat, jangan hukum, jangan garang, jangan adakan provokasi. No. Boleh jadi begitu dia belajar. Kalau sampai masanya, boleh kita buat mudzakarah, perbincangan secara ukhawiyah, persaudaraan, persahabatan, dan disebut qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawa dalilmu kalau kamu benar. Begitulah. Sebab sebagian orang dia belajar benda-benda yang dia baru belajar, dia nak sampaikan kepada orang, dia belajar sunnah tetapi menyampaikannya tidak cara sunnah. Sepatutnya kita mempelajari sunnah dan mengikuti sunnah Nabi dalam mengajarkan sunnah. Lihatlah Nabi SAW lalu di sebelah seorang sahabat yang sedang berzikir dengan cara yang tak benar. Kata Rasul, maukah aku ajarkan kepadamu zikir yang lebih afdal dari ini? Hati mana yang terima kelembut? Tapi kalau kita keras, kasar, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kau keras, kasar, bengis, nescaya mereka akan lari daripada. Baik. Ya. Contoh bid'ah buka internet, tahu bid'ah. Ada soalan lain? Tak ada. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya minta maaf kalau ada bahasa yang kasar ataupun menyinggung perasaan. Kalau boleh tidak ada apa-apa dalam hati, melainkan semuanya redha, agar kita boleh beramal dengan qauluhu ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang beriman sentiasa berdoa, ya Allah ampunkan dosa kami, dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman. Jangan jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki, marah, tak puas hati lagi dengan orang. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi itu menjadi simbol dan logo syiar kita, sentiasa berbaik sangka dengan saudara. Wa bihadza nantahi wa aqulu ma tasma'un. Subhanakallahumma